A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan juga taufik Allah Subhanahu wa taala dapat kita pada malam ni insya-Allah. Kita meneruskan kita punya pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran pada bab pada muka surat ke-25 fasal ke-9. Fasal ke-9. Boleh baik, fasal ke-9 kalau tuan-tuan baca dekat perenggan ni dia agak confuse sikit. Ada sedikit penambahan dalam terjemahan dia dekat belakang sekali tu. Dia ada apa, kita cerita sikit-sikit apa yang bagi tuan-tuan boleh faham sedikit pada perenggan tersebut. Okey, mengajar para pelajar adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Mengajar adalah fardu kifayah. Sama macam merawat orang sakit. Kalau dalam kampung ada orang sakit, fardu kifayah. Menziarahi pun fardu kifayah. Aksiden tepi jalan pun fardu kifayah. Kalau seorang berhenti, yang lain tak payah berhenti dah. Kalau semua berhenti nak rawat, jam. Jika tidak ada orang yang mampu kecuali seorang sahaja, maka wajiblah ke atasnya secara fardu ain. Kifayah ni maksudnya mencukupi, memadai. Dia ada fardu kifayah, dia ada juga sunnah kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Ain tu bermaksud untuk kita. Setiap individu kena buat, wajib buat. Kalau fardu kifayah, seorang buat, yang lain tak payah. Itu tafsiran selalu kita bagilah. Seorang buat, lain tak payah. Ataupun kita buat, orang lain tak payah. Jadi fardu kifayah pun boleh naik kepada fardu ain. Kalau kita mengaji betul-betul, fardu kifayah ada setengah benda boleh naik pada fardu ain. Contohlah, contoh ilmu perubatan, dia fardu kifayah. Tiba-tiba Tok Imam baca khutbah. Saya baru ni, saya dekat kampung, saya pergi semayang masjid lain, ayah saya semayang masjid kampung saya. Tok Khatib lepas khutbah kedua dia dah sesak nafas. Jadi Tok Khatib turun bawah, duduk kat situ. Tuan-tuan fahamlah, setengah masjid tu kadang-kadang bila dah Tok Khatib tu, Tok Imam tu, jadi Tok Imam yang second hand pula dah. Apa, timbalan imam tu, imam dua tu, dia duduk kat belakang. Duduk belakang kan. Jadi yang dia sesak nafas nak cari pengganti tak reti. Dipanggil lah manadan. Sebab itu kalau kita jadi imam, di belakang kita adalah hadis menyebut wa ulul ahlamu minkum, orang yang cerdik sedikit, supaya bila dia pusing ke belakang, orang belakang tu tahu apa nak buat. Sebab sebahagian orang dia bagi tahu, tolong aku terkentut ni. Sebahagian Tok Imam pusing belakang, tepuk, dia tu pun aku pun tak mahu kan. Jadi tak jadi juga. Sebab itu orang belakang penting, orang yang ada sedikit ilmu. Kena get ready lah. Biasanya kita letak Tok Bilal lah kan. Tok Bilal. Jadi bila dekat dalam isu tu, Tok Khatib dia berhenti, dia tak boleh nak teruskan dah. Panggil orang dekat depan dia, dan orang tu alhamdulillah sambung khutbah yang berikutnya. Habis semayang, dia pun nak jadi imam, tak boleh duduk kat belakang. Dia duduk, Tok Imam duduk sesak nafas. Ketika itu doktor merawat, maka jadi fardu ain. Doktor tu adik ipar saya. Dia pernah sebutlah, ada orang panggil bagi kelas untuk mengajar tentang kesihatan dekat masjid.
Dia kata bagi doktor lain lah fardu kifayah je ni, dia tak. Tapi waktu keadaan itu jadi fardu ain. Sama macam dalam peperangan, tentera fardu kifayah. Dia ada bab tentang qital, tentang peperangan. Perang ni tuan-tuan, kalau tengah berlaku perang, contohlah negara kita perang, na'udzubillah min zalik. Kita kata na'udzubillah min zalik lah, memang semua orang tak suka perang. Kita pun tak suka perang. Dalam Quran pun menyebut kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kamu tentang peperangan walaupun kamu membencinya. Ada ketikanya tuan-tuan tak boleh nak mengelak. Itu maksud dia. Bukan suruh perang, bukan galakkan perang, tapi ada ketika diwajibkan bagi kamu walaupun kamu tak suka. Ada bab-bab tertentu. Kita duduk dekat sini, UK base tadi. Tentera dah masuk dekat sempadan Thailand. Wajib tak kita pergi mempertahankan negara, pergi duduk kat sempadan? Wajib tak? Kita duduk kat sini ni. Wajib bagi semua orang tak? Fardu ain tak? Tak, dia fardu kifayah. Jadi tentera sahaja duduk kat sempadan. Tentera musuh masuk UK Bestari. Surau kita ni, masuk surau ni, contoh. Orang perempuan ada, kanak-kanak ada, orang tua ada, nak main serang. Yang muda-muda, mana yang muda-muda? Asalnya peperangan itu adalah fardu kifayah, hantar wakil kalau ada tentera, kalau ada polis, dia pergi, kita tak wajib. Tapi kalau dah tak ada siapa, terus bertukar menjadi fardu ain. Setiap seorang. Baik, sunnah kifayah, benar dengar sunnah kifayah? Bagi satu contoh sunnah kifayah. Kita seorang buat, orang lain tak sunat dah. Apa dia? Apa dia? Dia kalau sunat ain, segala jenis sunat yang kita buat, orang lain semua buat, itu sunat ain biasa. Jarang orang huraikan tentang sunat ain. Solat sunat rawatib itu sunat ain. Tapi kalau sunnah kifayah, saya bagi contoh. Seorang buat, semua tak payah buat dah. Azan. Boleh tak azan secara harmoni? Harmoni macam mana? Yalah, seorang suara satu, seorang suara dua. Kan dia buat macam apa? Soprano apa? Bukan soprano. Akapela apa? Lebih kurang macam tu. Boleh tak 5 orang duduk kat sini? Seorang suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang lagi Allah. Macam nasyid. Boleh tak? Kalau tuan-tuan baca kitab Syekh Wabah Zuhaili, tak boleh. Bid'ah, itu bid'ah lah. Tak boleh. Sebab sahabat pun tak pernah buat macam tu. Kalau tidak, walaupun ada kelebihan sunnah azan, semua orang berebut. Laula ya'lamun nas ma fi nida'i was-safil awal. Kalau kamu mengetahui kelebihan melaungkan azan, nescaya lastahamu, kamu buat pertandingan untuk berebut jawatan untuk Bilal. Tapi sahabat tak berebut sampai tahap macam tu. Seorang azan habis. Okey? Tak perlu lepas dia azan kita pun nak dapat pahala pula. Azan pula seorang-seorang. Jenuh. Seorang saja buat. Juga macam korban, kalau ayah ketua keluarga buat, terlepas tak yang lain? Isteri dapat dah juga? Dapat. Anak dapat dah juga? Dapat. Tapi kalau yang bapa tu tak buat, ketua keluarga tak buat, dosa dah? Tak dosa, sebab sunat. Dia sunat kifayah. Tapi yang ni cerita tentang fardu kifayah. Jika ada beberapa orang yang setengah dari mereka dapat menghasilkan pengajaran yang memadai. Maksudnya tadi ada orang yang expert, yang alim. Tiba-tiba dia tidak mengajar, dia membiarkan orang dalam kejahilan. Dia berdosa bagi dirinya. Satu penduduk Korea itu kita kena hantar orang yang boleh ajar kita. Sekarang ni taklah seperti dulu. Dulu kampung tu kalau tak ada wakil seorang pening kepala kita. Sekarang ni macam-macam. Boleh rujuk jabatan mufti, boleh rujuk ini, macam-macam boleh. Jadi bila dalam keadaan orang semua biasa-biasa, yang ni tahu sikit, yang ni tahu sikit.
Itu yang disebut, yang saya kata perenggan ni agak pening sikit kalau baca. Semua lebih kurang, yang ni tahu sikit, yang ni tahu sikit. Masing-masing macam tak ada lah seorang yang kata betul-betul tahu. Kemudian tetapi mereka menolak. Maka mereka, jika ada beberapa orang yang setengah dari mereka dapat menghasilkan pengajaran yang memadai, tetapi mereka menolak, maka mereka berdosa. Maksudnya dia boleh ajak juga. Ada benda tak perlu ajar tinggi-tinggi, benda simple, tapi dia tetap tak mau ajar, berdosa. Bab solat, bab benda-benda basic. Jika setengah dari mereka mengerjakannya, gugurlah tanggungjawab dari yang lainnya. Ini fardu kifayah yang kita faham. Jika salah seorang dari mereka diminta tetapi dia menolak, maka pendapat yang lebih tepat ialah dia tidak berdosa tetapi dihukumkan makruh ke atasnya jika, tuan-tuan tengok ayat ni, jika tiada perkara yang menghalang. Maksudnya ini melibatkan semua orang tak tahu. Semua orang tak tahu, maka waktu itu tanggungjawab pemerintah untuk hantar orang untuk ajar. Satu penduduk Korea, contohlah pemerintah ni kerajaan Islam, dia tahu dekat satu kawasan tu tak ada langsung imam, budak muda nak boleh ajar dekat kawasan orang baru masuk Islam. Pemerintah boleh ambil allocate duit untuk hantar tu imam ke, ustaz ke, budak ke, pergi masuk kampung orang asli, pergi mengajar dekat situ. Ini tugas pemerintah. Maka waktu itu penduduk Korea tu tak berdosa lah, sebab semua orang dalam keadaan memang semua tak tahu. Okey? Baik. Ini cerita tentang fardu ain, fardu kifayah. Sebab fardu kifayah ni dia pun ada cerita tentang ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu tasyri'iyah dan ilmu ghairi tasyri'iyah. Kalau dalam kitab lain, Imam Nawawi Syarhul Muhadzab, dia bincang tentang mana satu ilmu fardu ain, mana satu ilmu fardu kifayah. Dia menyebut ilmu fardu syara', ilmu fardu ain adalah ilmu yang semua orang wajib belajar, iaitu ilmu berkaitan, dan satu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua, kalau dia tak belajar maka dia boleh melakukan dosa. Sebagai contoh, ilmu fardu ain berkenaan taharah, berkenaan salat dan sebagainya. Tapi dalam bab ilmu fardu kifayah, sampai bab macam mana nak mengetahui dalil tentang datangnya hukum wajib wudu, dia nak kena baca pula, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Quran kata kena sapu rambut, Quran kata kalau sentuh. Begitu detail penceritaan tentang hukum, itu fardu kifayah. Sebab itu bila kita mengajar dekat masjid, kadang dia tak sama mengajar dekat dalam universiti. Bila mengajar baca kita, kadang tak sama bila mengajar dekat ceramah dekat tengah padang. Kalau jawab dalam radio, kadang tak sama dengan jawab luar radio. Saya pun tadi ada sahabat saya ustaz, dia telefon, dia kata, Syekh, tadi ente jawab tentang najis hukmi dengan najis aini berkenaan dengan mesin basuh. Ente tahu dah isu dia viral sebelum ni, ada orang cakap mesin basuh ni penggunaannya najis, tak hilang. Dia cerita sebenarnya ada isu. Saya pun tak tahu kata yang viral tu. Yang saya tahu, dia orang tanya, mesin basuh yang kita guna hari ini boleh tak boleh hilang ataupun tidak najis? Saya pun jawab ikut fatwa dah keluar dah. Alhamdulillah, Ustaz Hafiz Kodiang ni dia pagi duduk dengan Jawatan Kuasa Fatwa Pulau Pinang. Dia orang kumpul, dia orang bukan setakat tengok dari sudut air itu warid maurid, bukan setakat tengok air itu mengalir, mendatangi, didatangi, bahkan ada kajian klinikal. Cek pula air tu macam mana, kandungan tu hilang tak hilang, guna mesin basuh macam mana. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mesin basuh yang tuan-tuan guna pada hari ini bersih. Melainkan tuan-tuan basuh-basuh, angkat-angkat tu dia ada lagi tumpuk lagi, nampak kuning dia. Maka yang tu tuan-tuan bersihkan sampai hilang bau warna rasa. Jadi tak ada masalah. Cuma dia sebut, entah ada sebut tentang hukumi dan aini. Saya kata saya nak kuliah lagi, lepas kuliah saya cek balik, saya suruh orang sinar bagi balik dia punya recording. Sebab jawapan kadang-kadang kita nak bagi jawapan ringkas, tapi orang nak lebih detail lagi. Sebenarnya ada isu di belakang tabir, kita pun tak tahu isu di belakang tabir. Sebab dalam hukum dia kena ada tasawur, tuan-tuan, kena ada gambaran, tasawur, kena tahu dengan betul. Tak boleh kita bagi tahu ikut suka. Macam orang bila tanya, Ustaz, apakah hukum
Hari ni orang duk bincang isu viral, apakah hukum cuci rumah ibadat orang non muslim, jadi isu. Tapi kalau kita tak tahu apa dia punya background kisah dia orang pergi saja-saja cuci ke, dia orang tengah okey-okey tiba-tiba mai terus pergi cuci ke, ataupun dia orang duduk kat situ disuruh cuci ke, ataupun dia orang tak faham isu ke, nak hukum kepada orang yang buat tu, nak hukum kepada orang yang buat tu. Jadi akhirnya kita pun tengok, saya ada pandangan saya sendiri, sebab benda ni ada khilaf juga dalam bab membina rumah ibadat. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i tak boleh, majoriti mazhab tak bagi. Tapi mazhab Hanafi dia membezakan antara orang yang sembah dan orang yang cari rezeki buat rumah ibadat untuk sembah. Sebab itu dia benarkan orang bina kuil, kanisah, gereja. Ini mazhab Hanafi. Dan ada beberapa perkara khilaf lagi lah. Dia kata dalam bab cari rezeki pun boleh, ini dalam bab bukanlah bina, ini bab mencuci. Jadi ada sebahagian pandangan kata dalam musim wabak bencana, okey, tak ada masalah, saja-saja jom kita pergi cuci, tak boleh. Nah, itu pun perbezaan pandangan. Jadi saya pun tengok, kalau kita rasa benda tu okey lah, kita mungkin ada ilmu baru untuk anak-anak muda, kalau pergi satu keadaan, maka berhati-hatilah. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Sama lah macam orang sebut tentang hari perayaan agama. Hari ni pakat sebut hari perayaan agama. Bagus. Orang yang mula dia tulis, kemudian dia betulkan kesilapan. Bukan senang tuan-tuan, orang nak betulkan kesilapan. Saya lebih respect orang yang boleh betulkan kesilapan. Bukan senang agamawan, dia ditegur kemudian dia nak mengaku silap. Bukan senang. Akhlak. Sebab tak ada, mustahil tuan-tuan takkan silap. Mustahil semua betul sampai mati. Mustahil. Mustahil. Orang yang kita kata, okey, kita nak baca tafsir. Tafsir ni ada macam-macam tafsir. Tafsir Ibnu Kathir, tafsir Zamakhsyari, tafsir Baydawi, mai pula kemudian tafsir Wahbah Zuhaili, Sya'rawi, Tawil Sya'rawi, tafsir Tanwir Ibnu Ashur. Kalau kita nak kata okey, kita nak baca tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir ni dia tak banyak sangat tafsiran berdasarkan isyari, dia banyak tafsiran berdasarkan pandangan-pandangan ulama. Dia main riwayat-riwayat sahabat-sahabat kata macam ni. Dia antara tafsir yang kalau kita cek sangat teliti dari sudut penyaringan kesahihan. Orang yang kita kenal sebagai orang yang sangat strict dalam bab kesahihan. Tapi dia ada silap tak? Ada silap tak? Ada. Itu imam, bukan imam muda, imam besar. Jadi ada kalau berlaku kesilapan, itu benda biasa. Benda biasa. Cumanya kita kena pastikan, macam asatizah lah, kalau dia tersilap itu biasa. Dan kalau tuan-tuan tengok, ada sebahagian orang mengarang kitab menceritakan tentang kesilapan orang tersebut. Okey? Contohnya tahqiq ataupun perkataan tahqiq, takhrij. Kami mengkaji balik ucapan beliau, kami menceritakan balik apa kisah-kisah yang beliau ceritakan. Kami kaji balik. Tuan-tuan jangan ingat itu satu penghinaan bagi ulama tu. No, itu satu kemuliaan. Setengah orang anggap, hang siapa hang nak pergi cek dia? Tak. Boleh jadi itu orang yang hebat. Kalau orang biasa cakap, tuan-tuan, tak ada siapa nak karang buku tentang keburukan ataupun kesilapan. Bukan keburukan, kesilapan dia. Tapi sebab kehebatan dia, pandangan dia. Kalau budak kecil-kecil cakap, orang tak heran. Tapi mungkin dia tokoh besar. Bila dia cakap, benda tu boleh datangkan mafsadah, maka kita pun buat satu penulisan untuk betulkan keadaan dia. Dan dia pun mengakui dia silap. Benda itu normal sepatutnya. Jadi kita kena bersedia untuk mengakui kesilapan. Okay. Mana ada orang tak maksum, tuan? Mana ada orang maksum? Saya silap sebut juga kesesatan. Ustaz Ashraf mampu dah.
Mana ada orang maksum melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung fasal ke-10. Disunatkan bagi pengajar agar mementingkan pengajaran mereka dengan melebihkannya di atas kemaslahatan dirinya yang bersifat duniawi, yang bukan keperluan asas yang daruri. Daruri ni maksudnya keperluan yang besar. Bila nak mengajar ni, dia kurangkan sedikit untuk memikirkan tentang keperluan duniawi dia. Banyak kalilah saya cerita tentang macam mana seorang asatizah nak mengambil upah, macam mana seorang yang mengajar ilmu dibenarkan ataupun tidak, bagaimana dia melihat amount yang bersesuaian ataupun tidak. Benda itu saya banyak kali sebut tentang perkara dia. Dia hendaklah mengosongkan hatinya dari segala perkara dari segala perkara yang menyibukkan ketika dia duduk untuk mengajar mereka. Dia hendaklah berusaha keras menjadikan mereka memahami dan memberi masing-masing dari mereka memperoleh bahagian yang layak ke atasnya. Maksudnya kalau kita nak bagi ilmu, kita tengok khatibun nas ala qadri uqulihim. Kena tengok siapa di depan kita. Sebab itu kalau kita masuk kuliah, saya buat kuliah contoh. Kuliah bukan kuliah maghrib ni lah, kuliah duha ataupun kuliah waktu petang. Kita sampai-sampai yang datang 3 orang. Janji bukan 3, yang sampai 3 orang. Kalau tidak 30 orang. Yang lain semua on the way. On the way pula on the way orang Melayu kita. Kan? Dia dekat rumah pun on the way lagi. Kan? Jadi tengah-tengah nak main tu kita pun, adakah perlu kita menghukum 3 orang yang datang awal dengan kita pun biar dia menunggu? Dia datang awal, dia menunggu semata-mata nak tunggu lagi ramai datang. Bolehlah takat 5 minit 10 minit, tapi kita hukum dia dengan membuatkan dia menunggu. Bagilah sekadarnya untuk dia. Ataupun kita ada 2 crowd. Satu crowd orang tua, satu crowd bukan orang tua, orang alim, satu crowd orang yang jahil. Maka ada kesesuaian bahasa dan juga ilmu yang disampaikan. Itu benda yang biasa, saya ingat semua orang faham dalam semua ilmu. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok baca sejarah Khabbab Al-Arat. Khabbab Al-Arat ni khabab. Bukan kebab. Kebab lain. Tapi kalau baca sejarah Khabbab Al-Arat, dia pun macam kebab juga, kena bakar. Macam kebab juga dia, kena bakar belakang badan dia. Ditidurkan di atas bara api. Subhanallah. Dia waktu hidup dengan zaman Nabi itu dia susah, miskin dia. Dia adalah orang yang mengajar Quran. Sebab itu sebahagian menyebut tidaklah mengambil Al-Quran, belajar bahasa Al-Quran melainkan daripada lidah Khabbab Al-Arat. Dia guru kepada Fatimah binti Khattab. Siapa dia? Adik-beradik Umar Al-Khattab. Yang Umar masuk rumah tu kan, Umar masuk rumah, adik dia tu mana ni? Mana yang mengajak tu? Khabbab lari tuan-tuan dalam sejarah. Umar masuk rumah, tok guru Quran lari, duduk kat dapur. Tak tahulah dalam riwayat tak sebutlah dapur ke mana ke, larilah Umar mai tuan-tuan. Dalam riwayat Umar tolak dia, memang tolak badan dia. Lalu Umar jumpa dengan adik-beradik dia tu, Fatimah. Maka Umar pun dengar surah Taha sebagai riwayat. Sebagai riwayat tak menyebut surah apa. Lalu Umar pun masuk Islam. Jadi Umar ni pernah duduk dengan dia pada zaman khilafah Umar dah berjaya. Zaman Umar agak kaya sikit lah, agak mewah. Bila zaman Umar pun pergilah cakap dekat Khabbab. Aku dengar cerita waktu engkau hidup zaman Nabi, orang pernah letak badan engkau atas batu bara api. Lekat dekat belakang badan kau ada parut. Nak tengok sikit? Apa jawapan Khabbab? Apa jawapan Khabbab? Dia bagi tengok tak? Dia tak bagi tengok. Saksi ini adalah Allah SWT. Hebat orang dulu. Dan dia menangis sebab pada zaman akhir sahabat-sahabat yang ramai sebelum mereka wafat. Tuan-tuan kalau baca sejarah Imam Nawawi, Imam Ramli contohnya dalam Nihayatul Muhtaj, ambil athar Ali pernah menyebut salah satu trademark sahabat, dia kaya ke dia miskin ke, dia mesti ada wakaf.
Mesti ada dia tinggal wakaf. Tu trademark dia. Jadi sahabat Nabi ni dulu bukan ada, kita panggil apa tu, auditor apa, nak cek kekayaan Tok Imam berapa. Dia cek harta ada berapa banyak. Itu tak cerita saham tu kan. Nak cek, siapa nak cek? Siapa nak cek? Zaman sahabat macam mana dia orang nak kira kita ni banyak mana, kaya ke, milioner ke, bilioner ke? Mai mana statement kata Osman tu bilioner? Sebahagian riwayat kata bilioner, bukan milioner. Sebahagian kata 3 sahabat. Osman, Abdul Rahman bin Auf, seorang lagi. Ini jarang orang sebut. Zubair. Mai mana statement ni? Dia orang kira macam mana? Adakah dia orang dulu isytiharkan harta mereka? Tak. Kebanyakannya dikira oleh ulama terkemudian. Contohnya Ibnu Hajar Asqalani, dia menyebut dia orang nak kira kaya tak kaya sahabat berdasarkan harta faraid. Kan isteri sahabat ramai, nak bahagi ni sahabat takkan makan 1 sen pun. Benda yang haram, hak orang sahabat, dia mesti ikut. Maka pengiraan berlaku, isteri ni dapat berapa, isteri ni dapat berapa. Dan kalau tuan-tuan baca sejarah Abdul Rahman bin Auf dan juga Osman bin Affan, salah satu benda yang banyak yang dia berikan, dia bagi kepada siapa? Kepada tentera Badar dan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa kebiasaan orang buat. Dia orang akan bagi duit kepada tentera Badar. Sebab tentera Badar ni macam pesara tentera lah. Dia ni pejuang awal lah. Bagilah, bagi. Salah satunya sahabat-sahabat awal yang menerima bila dia orang dah tua, diberikan oleh sahabat-sahabat yang lain, Khabbab al-Arat. Dia kaya pada zaman Umar. Dia menangis sebab dia kaya. Dia menangis sebab dia kaya. Sebab apa? Kaya tak salah, tapi dia rasa dia risau. Kenapalah waktu diletakkan badanku di atas bara api tersebut, Allah tidak mengambil nyawaku. Hari ini aku senang, aku risau dengan sebab senangnya aku hari ini, tiada lagi kesenangan untukku di hari esok. Dia tunjuk dah, last kali dia tunjuk. Umar ni pun pandai. Umar kata, ini arahan khalifah, tolong tunjuk. Umar pandai, tolong tunjuk parut, nak tengok. Dia pun tunjuk. Bila tunjuk, Umar menangis. Umar menangis, tengok parut belakang badan. Umar tanya, apa benda yang memadamkan api, bara api tersebut? Dia jawab, darahku dan juga air badanku. Hebat sahabat zaman awal lah. Seperti Ibnu Mas'ud kata, nak tengok bacaan Quran, tengok Khabbab al-Arat. Dia ni ada satu style. Khabbab ni dia guru Quran, tapi dia ada gerobok rezeki. Maksudnya dia dah buat daripada dulu lagi, kita baru buat. Gerobok rezeki tu. Dia ada satu tempat ruang khas, sahabat bagi macam-macam kan. Dia dah dapat, maka dia terus letak dekat gerobok rezeki. Dapat gandum letak sana, dapat barang apa letak terus. Kita pun tak boleh buat dah kot, rasa gerobok surau, kena buat gerobok sorang-sorang. Tak tahulah, penuh masjid ni. Dia letak, subhanallah. Ini sahabat Jadi dia hendaklah mengosongkan hatinya dalam kitab ini. Dia hendaklah berusaha keras menjadikan mereka memahami dan memberi masing-masing dari mereka memperoleh bahagian yang layak ke atasnya. Maka janganlah dia mengajar banyak perkara yang pelajar tidak dapat menerima banyak. Anak murid tak boleh terima dah. Dah banyak dah ni. Ustaz, kami jam Ustaz. Kalau ikut kajian, berapa lama sesuai untuk mengajar? Berapa minit? Berapa minit? 40 minit. Biasa kita dengar 40 minit kan. Teknik pengajaran dalam satu kelas 40 minit. Ini berapa minit dah? Tengok keadaan. Kami dulu mengaji daripada pagi sampai petang. Makan saat, kalau daurah lah. Kalau daurah kitab pada pagi sampai ke malam, duk habis malam tengah duk makan dan lagi tanya soalan. Itu betul-betul nak belajar lah. Tapi mungkin ada sebahagian orang bukanlah dia datang tu
bukan dia nak tahu semua, dia datang ialah masa ada waktu maghrib sampai sampai apa? Sampai isyak, dia nak mendapat barakah majlis ilmu, sekurang-kurangnya dapat ilmu sedikit. Dalam keadaan dia pun kepenatan balik daripada tempat kerja, dia nak dapat ilmu yang sedikit. Dia tak dapat banyak, dia dapat sedikit pun okey. Maka kita bagilah yang sesuai untuknya. Dan jangan meringkaskan pula bagi siapa yang mampu menerima lebih. Sebab tu tuan-tuan baca Dr. Yusuf Qaradawi, dia bahagikan orang awam. Kalau kita hanya sebut tuan-tuan orang awam, siapa orang awam? Saya ingat Tok Imam ni, Syekh kita Kabir ni, Hafiz, yang duduk depan ni bukan orang awam dah. Yang dia pegang kitab ni saya rasa bukan orang awam dah. Orang awam ni ada banyak peringkat. Ada orang awam yang dia nak tahu detail. Ustaz tolong cerita detail sikit. Sebab saya dengar ustaz lain cakap lain. Jadi kena detail. Tapi orang awas. Yang itu lain pula. Ada orang awam yang ustaz kami tak mau tahu khilaf-khilaf. Boleh tak boleh? Dah sudah. Ada tak macam tu? Ada. Janganlah marah sebab dia pun nak banyak benda nak fikir. Dia pun serabut kepala otak. Tiba-tiba ustaz tu cakap khilaf, Allah khilaf. Mana kami nak ikut ni? Sebab itu fatwa ni wajib tak ikut fatwa? Apa hukum mengikuti fatwa? Wajib tak? Kalau fatwa itu berbeza, Johor lain, Selangor lain, wilayah lain, tuan-tuan kerja dekat wilayah, tuan-tuan rumah dekat Selangor, tuan-tuan ikut fatwa mana? Duduk kat Selangor, ibadat kat Selangor lah. Dia bukanlah kata wajib. Sebab kalau fatwa berbeza, ijtihad setiap orang tu bukan salah. Dia mesti Syafi'i mungkin betul, Hambali mungkin betul, Maliki mungkin betul. Tetapi fatwa fungsi dia untuk orang macam kami, ustaz-ustaz, memberi penerangan. Ada ketikanya dalam bab yang melibatkan general, yang memerlukan A, B, dia jawab terus A, sebab dia ikut fatwa ni. Tapi kalau ada anak murid, ustaz saya nak tahu detail, dengar kata fatwa ada yang kata yang ni boleh, ada kata tak boleh, yang mana satu ustaz? Maka waktu itu kita cerita yang detail kepada orang tersebut. Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi dia kata ada orang nuzrah, dia bukan mujtahid, dia bukan taklid, dia bukan ikut babi buta. Bahasa kita ikut babi buta kan. Dia bukan ikut, tapi dia nak belajar. Anak murid belajar, ada kuliah mana dia pergi, dia nak dengar. Maka orang tersebut perlu diterangkan sesuai dengan ilmunya. Dan tuan-tuan jangan ingat semua orang bodoh. Yang tu silap juga. Kadang-kadang ustaz-ustaz kata kita jawab ni sebab orang semua bukan tahu, orang semua jahil. Tak semua orang jahil sekarang. Saya cakap tu terang, tak semua orang jahil sekarang. Yang saya cakap kat depan ni pun boleh jadi ramai argue. Betul? Sebab orang dah dapat maklumat begitu banyak hari ni. Boleh jadi maklumat yang dapat pada hari ni lebih banyak daripada tok nenek kita dulu. Boleh jadi. Betul? Kan? Kuliah tiap hari ya? Kemarin Dr. Rashid, betul? Pagi tadi. Tu sahabat saya tu pergi Qatar sekali tu. Kemarin dulu Johani ya. Saya baru tengok Afif kita tengok. Oh, sahabat saya lama tak jumpa. Jadi benda-benda itu benda biasa. Benda biasa. Tambah-tambah tuan-tuan duduk dalam Kuala Lumpur pula. Okey, sabar kita sambunglah. Okey. Ia hendaklah menyuruh mereka mengulangi hafalan, suruh ulang, suruh mereka ingat. Ia hendaklah memuji pelajar yang ternyata kebijakannya, jika tidak dibimbangkan akan terjadi fitnah ke atasnya kerana timbul rasa bangga atau lainnya. Nak puji orang, tengok orang tersebut. Kalau orang tu tak boleh dengan puji, dia bangga, kepak makin naik, tak payah pujilah. Tak payah pujilah. Orang jenis makan puji. Ada orang tuan-tuan puji macam mana pun dia relax je, tak termakan dengan pujian. Ini orang istiqamah. Orang istiqamah tuan-tuan, dia jarang termakan dengan pujian. Contohlah tuan-tuan istiqamah mai sembahyang jemaah, tiba-tiba ada orang puji, rajin sembahyang jemaah. Tuan-tuan nak rasa apa? Dia memang daripada dulu lagi sembahyang jemaah. Tuan-tuan tu imam kita pakai rajin ikut sunnah pakai serban. Nak rasa apa daripada dulu pakai serban? Betul tak? Budak tahfiz, kita cakap kat budak tahfiz,
rajinnya hafal Quran. Dia nak rasa apa? Setiap hari dia hafal Quran. Okey? Jadi kadang-kadang itulah dia jarang-jarang buat, tiba-tiba sekali dia buat, oh orang puji dia jadi lain macam. Dia jadi Thanos. Apa dia? Thanos tak adalah sajalah. Sebab itulah kalau orang baca riwayat-riwayat banyak tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ada sebab, bukan sahabat, ulama-ulama dulu, antaranya saya lupa, bukan Sya'bi. Dia dikenali sebagai orang yang mana jarang nampak rupa parasnya. Jarang nampak. Pi mana-mana majlis pun tak berapa kelihatan. Habis-habis majlis dia macam tak berapa menonjol sangat. Sya'bi tak salah. Seorang yang sangat faqih, sangat alim, tetapi dia bimbang orang mencari-cari dan menyebut-nyebut tentangnya. Subhanallah. Ni ada orang macam tu. Imam Nasa'i ni, contoh Ibnu Athir kata dia lebih alim daripada gurunya. Lebih alim daripada gurunya. Tapi bila datang majlis dia suka duduk tepi hujung. Dia ada orang macam tu. Dia memang segan. Ada orang macam tu. Ada salah tak tuan-tuan duduk menonjol ke depan? Tak salah kalau benda tu perlu. Tak salah. Tapi ada orang dia jenis segan. Macam kita baca riwayat Umar. Salah tak mau makan benda-benda yang grand-grand. Dia nak makan yang simple-simple, dia tak suka. Salah tak makan kedai yang mewah? Menatai kan? Menatai ke minit saya hari ni tak betul lagi sebut. Menatai lah wahyu kan? Salah tak salah makan. Tapi ada orang tak payah. Tak payah. Aku nak hutang. Tanya hutang baju Melayu ni, tanya. Ayah saya dia jenis macam tu. Dia tak ada, dia mai KL, dia pakai baju Melayu, tak ada hutang. No. Terlupa bawa mai hutang baju Melayu. Kita kedai ada. Jadi hutang baju Melayu banyak. Salah satunya saya bagilah kat dia hutang tu ni. Kan? Meralik ni, meralak orang Penang kata. Dia tak mau pakai mic sudah. Dia pakai kod belakang. Betul tak? Dia ada orang macam tu. Saya pun tak apalah, ayah saya memang macam tu. Dia pusing hutang ni, hak meralik ni masuk ke belakang. Hak pungkong pada apa? Hak punggung, bahasa lembut sikit lah. Hak punggung hutang tak ke depan. Ada sahabat Nabi Tamim Ad-Dari, dia pakai selendang harga ribuan. Ribuan apa tak tahu, dinar ke dirham. Ini kata Ibnu Hajar Asqalani. Dia ada duit, silakan. Okey. Kemudian siapa yang kurang memberi perhatian, seorang guru bolehlah menegurnya dengan lemah lembut selama dia tidak takut murid itu lari. Jangan bagi murid lari pula. Janganlah dengki kepada salah seorang dari mereka kerana kepandaian yang menonjol, dan jangan menganggap dirinya istimewa kerana nikmat yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya. Kerana kedengkian kepada orang lain adalah haram, apatah lagi terhadap pelajar yang berkedudukan seperti anak. Kepandaiannya adalah atas jasa gurunya yang mendapat pahala yang banyak di akhirat, dan pujian yang baik di dunia hanya Allah yang memberi taufik. Tuan-tuan, kadang-kadang benda biasa berlaku, anak murid lebih mahir, lebih pandai daripada tok guru. Tok guru nak dengki apa? Tak perlulah cemburu. Boleh jadi orang yang dulu sama dengan kita dalam kelas, tiba-tiba dia lebih pergi jauh. Tak perlulah kita dengki kepada orang yang buat perkara kebaikan. Seterusnya, jika jumlah mereka banyak, maka dahulukan yang pertama, kemudian yang berikutnya. Jika yang pertama rela gurunya mendahulukan lainnya, maka diharuskan mendahulukannya. Guru hendaklah menunjukkan kegembiraan dan muka yang berseri-seri, memeriksa keadaan mereka dan bertanya siapa yang tidak hadir dari kalangan mereka. Subhanallah. Ini adab guru. Dia sebelum mengaji, dia ada gambaran macam mana nak belajar. Sebelum cerita tentang macam mana nak dapat ilmu, cerita macam mana membina institusi pendidikan yang betul. Jadi macam itulah Imam Nawawi ajar. Dia cerita macam mana seorang guru perlu wajah yang berseri-seri. Maksudnya dia datang dalam keadaan menggembirakan anak muridnya. Sebab itu Imam Malik dia pakai jubah disebut antara jubah yang paling bersih.
Paling putih. Putih pun ada macam-macam putih. Putih satu, putih dua, putih ke apakah, dia ada level-level putih tu kan. Ni putih yang paling putih. Imam Malik rahimahullah. Jadi supaya yang hadir itu rasa seronok untuk melihat mereka. Baik. Sebab itu kalau tuan-tuan baca apa tu kitab, subhanallah, Matla'ul Badrain, cerita tentang pemilihan imam. Pemilihan imam. Imam ni kena pilih macam mana? Mula dengan orang baca kuat. Orang yang baca Quran pandai, orang faham sunnah, orang yang dikenali sebagai orang yang baik. Kemudian sampai satu peringkat, semua ni, ramai ni, semua faham sunnah, semua hafiz Quran, semua baik. Last kali ditulis dekat kitab tu, pilih yang paling tampan wajahnya. Macam mana nak pilih? Betul tak? Macam nak pilih? Siapa nak cakap yang ni handsome, yang ni tak handsome? Siapa boleh kata yang ni handsome, yang ni tak handsome? Dan kenapa ulama sampai tahap begitu? Sebahagian orang mengkritik teks penulisan, mengatakan mana boleh, tak ada nas untuk melihat mana sahabat yang lebih mulia dengan kedudukan wajah yang lebih tampan. Betul. Tetapi ini ijtihad ulama, kerana rupa-rupanya orang yang berperwatakan menarik ini menggembirakan makmumnya. Orang seronok tengok dia. Dia pun bukanlah muka jenis perongoi ke, nak bergaduh dengan orang ke. Jadi seronok, datang sentiasa senyum ke, baik dengan orang. Jadi dia dipilih untuk jadi imam. Itu ijtihad orang dulu. Baik, pasal ke-12. Para ulama berkata, janganlah seorang guru menolak untuk mengajar seseorang kerana niatnya tidak benar. Maksudnya ada orang datang, dia kata, Syekh, saya nak mengajar, saya nak mengaji ni. Saya nak mengaji ni bukan kerana Allah. Saya nak mengaji ni, saya ingat saya nak buat bisnes lah. Contoh, saya nak mengaji ni sebab saya, macam dulu dekat Mesir ada satu markas NIL. Dia tempat pengajian bahasa. Jadi anak murid yang datang daripada Russia, daripada China, dia orang nak belajar bahasa Arab dengan Syekh. Tapi tujuan nak belajar sebab nak jadi translator. Salah dah. Tak salah lah. Syekh nak kata apa bahasa, mengajilah. Kalau Syekh dah awal-awal, oh niat tak betul ni, maka siapa pun tak dapat manfaat ilmu. Maka Syekh lah mengajar dan mendidik anak murid supaya niat yang betul. Sufyan dan ulama lain telah berkata, Sufyan, dia menyebut Sufyan. Bila sebut Sufyan, kita tak tahu Sufyan yang mana satu. Sebab Sufyan ni dia disebut Sufyanain, ada dua Sufyan. Satu Sufyan Ibn Uyainah, ini orang Mekah. Satu Sufyan Ats-Tsauri, ini orang Kufah. Dua-dua ni hebat. Sufyan Ats-Tsauri ni pernah sebut, kita ni, aku marawaitu, aku tidak meriwayatkan hadisan, aku tidak akan meriwayatkan hadis, satu hadis pun, melainkan aku mengamalkan hadis itu dulu. Tak berani orang nak sebut an Sufyan bin Tsauri, tak berani sebut. Daripada mana datang riwayat hadis ni? Daripada Sufyan. Sedangkan aku belum mengamalkan. Subhanallah. Sebab itu terkenal Sufyan bin Tsauri ni, dia ajar anak muridnya untuk kita semua bayar zakat hadis. Apa maksud zakat hadis? Kullu mi'atai, dia kata. Bi khamsah hadisan. Setiap 200 hadis amal 5 hadis. Dia ingat 2.5%. 5 daripada 200, tak tahu. Dia kata bayarlah zakat hadis. 5 daripada 200, 2.5. Subhanallah. Bayar zakat hadis, apa maksud dia? Kamu belajar 200 hadis, takkan 5 pun tak boleh hafal, 5 pun tak boleh amal. Ini terkenal kata-kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang kuat. Dia bukan nak letak nama dia lah yang mengajar, dia lah yang menulis, tetapi dia nak mengamalkan. Akhirnya dialah yang meriwayatkan, sebab dia sendiri yang mengamalkan. Jadi dia kata apa? Mereka menuntut ilmu itu adalah niat. Maksudnya orang yang menuntut ilmu itu bergantung pada niat. Mereka berkata, kami belajar ilmu untuk selain Allah SWT, maka ia enggan menjadi kecuali untuk Allah SWT. Maksudnya siapa yang kata kami belajar ilmu ni bukan kerana Allah SWT, tapi akhirnya lama mengaji, dia membawa kepada Allah SWT. Sama macam budak-budak, tuan-tuan nak ajar dia ikhlas tentang solat. Muru auladahum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'inda 10. Suruh anak kamu solat umur 7 tahun. Umur 10 tahun kena rotan. Dia tahu tak erti ikhlas? Dia mengaji tasawuf. Dia cakap, ayah,
Ayah tak payah marah saya. Saya nak buat, saya buat. Semayang ni kena ikhlas. Jenuh lah ayah tak mengaji tasawuf, pening kepala. Dia tak perlu belajar ikhlas. Sebab tu tingkatan ilmu, tingkatan iman, tuan-tuan jangan banding. Tingkatan iman orang berbeza. Ada tak soalan orang tanya, Ustaz, saya melakukan solat dalam keadaan terpaksa. Silakan. Ustaz, dia tanya, boleh atau tidak buat amalan kerana mengharapkan ganjaran? Boleh tak? Mengharapkan ganjaran syurga. Boleh? Boleh? Boleh. Tak sebut syurga saja tak boleh kan? Mengharapkan ganjaran syurga. Boleh, tak ada masalah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Berebut-rebutlah kamu mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga syurga yang luas. Boleh. Sahabat Nabi kalau tidak adalah kitab tabligh baca kitab Fadailul Amal, kelebihan beramal. Tapi ada tak yang menyebut kita ni kalau boleh tu beramal, jangan mengharapkan ganjaran? Betul. Iyalah, ini level makam yang tinggi. Macam orang buat baik pada mak ayah, harap tak mak bagi ganjaran? Tak, kita buat baik sebab dia mak kita. Kita taat perintah Allah bukan sebab syurga, sebab Allah dia bagi segala-galanya. Itu makam tinggi. Tapi tak boleh kita nafikan ada orang yang baru bertatih, yang kadang-kadang kena paksa. Kena paksa. Kita macam dalam pejabat lah, dalam pejabat kita part timer ramai staff kita kan. Dia PKP ni kira dia anggap sampai bila-bila pun Jumaat tak ada kot dia rasa. Ada saya staff saya ni, saya nak tengok apa tak mau pergi ke sembahyang Jumaat ni? Tak, saya nak kena adjust sikit, ada kerja. Masjid dah buka dah. Oh okey. Dah, kalau kita tanya, selalunya orang jarang bagi tahu jawapan macam tu. Dia jawab dengan confident, saya tak pergi kot, saya nak kena kerja sikit. Maksudnya dia memang rasa macam tak bersalah sebab PKP je. Sebab ada sebahagian masjid yang macam kami duduk kat Bangi tu, ada masjid UKM, dia buka, tak kisahlah, dia tak ada limit. Dia bukan masjid ni, dia masjid institusi. Jadi kita, semua kena pergi sembahyang, jom. Ada sebahagiannya dia orang, kita nampaklah muka dia macam Allah kan. Sejadah tak ada Ustaz, sejadah tak ada, ambil sejadah apa. Tapi dia kena paksa. Akhirnya lama-lama insya-Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Baik, pasal ke-13, guru hendaklah menjaga kedua tangannya ketika mengajar dari bermain-main dan menjaga kedua matanya dari memandang ke sana ke sini tanpa keperluan. Maksudnya dia nak mengajar pun, dia pun kena ada fokus dia. Kena fokus. Dia tidaklah sampai main sambil duk mengajar, sambil duk tengok handphone, sambil duk mengajar, sambil dia duk tak fokus dengan pengajarannya. Guru pun anak murid meneliti tentang adab dan akhlak dia. Dia hendaklah duduk dalam keadaan suci menghadap kiblat dan duduk tegak dengan memakai baju yang putih bersih. Allah Akbar. Saya pakai baju warna hijau. Penting tuan-tuan. Tuan-tuan kalau baca cerita tentang Habib Umar, dia karang kitab tentang adab ilmu. Dia cerita, guru kena pakai jubah kalau ikut. Pakai jubah, pakai serafan. Tapi saya segan lah. Dia tulis tu ulama. Saya bukan ulama, jadi saya pakai plekat lah. Sebab dia nak menunjukkan bahawa ada haibah, ada ketukuhan, ada kewibawaan. Bukan setakat ada untuk anak murid, ada untuk guru tu sendiri. Sebab tu saya cakap, kalau saya duduk pergi Kelantan waktu zaman belajar dulu, tak pakai semuta mengajar, semuta seban. Dia kena bubuh sikit. Sebab dia pandang, dia melihat ketukuhan. Tapi kalau main kat Kuala Lumpur tuan-tuan pakai kot, boleh tak mengajar? Boleh Boleh. Macam saya pernah cerita Dr. Aznan. Dr. Aznan ini pakar muamalat Malaysia. Dia ceramah ni merata satu dunia. Bank-bank banyaklah dia menasihat. Banyak. Pilot negara banyak. Syekh Taqi Uthmani banyak. Dia baik dengan terkenal. Saya sembang dengan dia waktu pergi Brunei. Dia cerita dia pernah, dia pakai kod, dia turun Pakistan. Dia nak kena bentang bab, adalah satu konsep muamalat dekat ulama-ulama Pakistan. Dia turun-turun Pakistan, kawan dia sambut, Maulana lah, Syekh juga. Maulana tu kata jom pergi rumah. Dia kata lambat dah ni, orang nak tunggu dah ni. Tak pergi rumah dia dulu. Rupanya Syekh tak cakap.
Syekh Maulana tu jamu dia makan, Maulana tu ambil jenis jubah yang besar tu kan, bubur bagi pakai, ambil sikit kepiah yang jenis macam style macam Pakistan sikit, kata bawa handsome. Dia tak cakap. Lepas tu dia suruh pergi bentang. Bila dia masuk dalam dewan, rupanya nak kena bentang dekat ulama-ulama yang benda baru mereka nak dengar, tawarru' baik di zamanul ajil, tentang konsep muamalat yang baru. Tiba-tiba dia nak pakai kod, confirm takkan terima. Budaya. Jadi dia kata dia belajar sesuatu. Tapi kalau dia duduk dekat bank negara, dia jadi penasihat syariah, salah tak? Tak salah. Kita budaya kita berbeza. Tengok keadaan. Baik, hendaklah dia duduk dalam keadaan suci menghadap kiblat, duduk tegak dengan memakai baju bersih. Jika sampai ke tempat duduknya, dia solat 2 rakaat sebelum duduk. Sama ada tempat itu masjid atau tempat lainnya, buat 2 rakaat bila masuk. Jika sebuah masjid, maka adab itu lebih ditekankan kerana dihukumkan makruh duduk di situ sebelum bersolat 2 rakaat. Dia boleh duduk bersila atau dengan cara lainnya. Ini isu tentang solat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau solat sunat tahiyatul masjid waktu tengah ada kuliah, sunat buat solat sunat tahiyatul masjid ke ataupun duduk terus? Kalau dalam ulama membincangkan isu ini, ulama kata kalau dalam bab solat fardu Jumaat, hadis yang masyhur, hadis tentang Sulaik Al-Ghatafani, tentang yang dia datang, Nabi tanya, kenapa engkau tidak buat 2 rakaat? Maka sebagian ulama mengatakan kalau ada kuliah ilmu, kuliah tu tak mengganggu. Contoh dia buat sembahyang sunat dekat tepi depan-depan untuk kuliah ni kan. Dia cari ruang-ruang yang bersesuaian, dia buat solat sunat tahiyatul masjid. Itu lebih afdal. Kalau Imam Nawawi kata makruh kalau tidak buat. Solat sunat tahiyatul masjid ni tuan-tuan, banyaklah benda khilaf. Boleh tak buat ketika di mana? Di surau. Ini jadi khilaf juga. Bahkan bukan setakat khilaf di sini, khilaf antara negeri-negeri pun khilaf. Macam wilayah, dia bincang. Kalau baca, mungkin ada ustaz mengajar di sini, i'lamus sajid, hukum hakam tentang masjid. Masjid penting belajar hukum hakam masjid. Mana nama masjid? Yang tu masjid tak masjid? Yang ni masjid tak masjid? Surau. Apa nama masjid? Macam mana nak kata satu tempat itu masjid? Adakah dengan sebab dia buat solat Jumaat maka dia jadi masjid? Ada sebahagian kata masjid itu adalah tempat yang mana ada imam dilantik, laungkan azan 5 kali sehari, ada sistemnya, operasi sama macam masjid, dia adalah masjid. Maka bila kita mengaji bab tu, barulah ada sebahagian ulama macam wilayah kata surau macam ni, contoh surau yang ada imam dilantik, ada waktu azan, ada sebiji operation dia macam masjid, dia adalah seperti masjid dan boleh buat solat sunat tahiyatul masjid. Okey, yang dinamakan tak boleh buat solat sunat tahiyatul masjid, surau Petronas, surau shopping kompleks, itu tak perlu buat. Itu clear lah. Cuma di Selangor dia tak kata macam tu. Ini khilaf Selangor pula dengan dengan wilayah. Selangor dia tengok kalaulah tempat tu nama masjid baru buat, sebab dia hukum bergantung kepada pewakaf. Kalau orang tu wakaf, dia niat aku wakaf masjid, itu jadi masjid. Kalau pewakaf, orang yang wakaf tanah tu, dia niat ini surau, dia jadi surau. Jadi tak bolehlah kita buat tahiyatul masjid. Tuan-tuan ikutlah mana-mana satu tuan-tuan rasa tuan-tuan selesa. Dua-dua pandangan kuat. Saya okey dua-dua pandangan. Kalau tuan-tuan rasa ragu-ragu, tuan-tuan nak buat mutlak, dapat pahala. Tapi dalam majlis ilmu, kalau tuan-tuan nampak ada ustaz tengah mengajar, tuan-tuan datang, tuan-tuan rasa nak solat tahiyatul masjid, itu lebih afdal. Cari ruang yang tidak mengganggu. Wallahu a'lam bissawab. Di riwayat last sekali diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Dawud As-Sijistani dengan isnadnya daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengajar manusia di masjid sambil duduk berlutut. Dia nak menggambarkan bahawa Abdullah bin Mas'ud ni mengajar di masjid duduk berlutut. Duduk berlutut ni macam duduk tahiyat awal lah, dan duduk, kadang-kadang duduk yang kita nampak seorang yang sesuai dengan kadarnya. Macam kita hari ini duduk atas meja, okeylah, tak ada masalah. Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan orang muda masuk Islam, kulit gelap, kurus, tetapi sahabat kata nak belajar Al-Quran, belajarlah daripada Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Muadz bin Jabal, dan juga siapa lagi? Ubay bin Ka'ab.
Tapi kita dengar tadi Ibnu Mas'ud kata kalau nak belajar Quran, belajarlah dengan Khabbab al-Arad. Subhanallah. Yang ni kata belajar Quran lah dengan orang tu, orang ni pula kata belajar Quran lah dengan orang tu. Semua tawaduk. Tawaduk. Jadi tok guru janganlah, ada baru ni ada seorang pelajar, dia mai tanya, "Ustaz, saya duduk dalam satu grup. Saya pun tak tahu, saya tak tahu sangat gambaran grup orang perempuan, usrah orang perempuan ni. Tok guru tak bagi pergi belajar dengan guru yang lain." Subhanallah. Subhanallah. Tak boleh. Saya tak tahulah dia betul tak betul, tapi statement tu terus saya cakap tak betul. Dia kata kalau dah pergi kepada guru lain, left group. Boleh pula left group. Tak boleh lah. Orang perempuan pun kalau ikut-ikut usrah, tengok juga. Tengok juga. Guru ni ambil lah banyak ilmu insya-Allah daripada guru-guru yang betul. Kemudian kita alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Kita buat pertimbangan. Jangan sampai dia kata jangan pergi kepada siapa. Tak ada lah namanya sahabat Nabi tak pergi orang lain pergi kepada sahabat yang lain. Tak ada. Imam Malik pemerintah nak ambil kitab Muwatta jadi kitab dustur, kitab teras untuk negara. Dia kata no, tak boleh, aku tak bagi. Dia pemilik kitab, aku tak bagi. Sebab imam-imam lain ramai. Jadi sekali orang ingat kitab aku bagaikan Quran. Jadi dia menghormati pandangan-pandangan orang yang lain. InsyaAllah yang baik datang daripada Allah. Minta maaf ambil masa lama sangat. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kerahmatan untuk kita, dan kita dapat panduan daripada kitab Tibyan fi adabi hamlatil Quran. Allahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.